Baik. Baik. Sebenarnya, okey, kita dah belajar tentang skala dan jarak, dan skala ni ada 3 jenis. Okey, iaitu kita belajar tentang skala yang pertama, skala lurus. Okey, dan skala lurus tu terbagi pada 2, skala lurus mudah dan skala lurus penuh. Kemudian kita belajar tentang skala penyata, iaitu skala yang dalam bentuk ayat. 1 sentimeter di atas peta mewakili 1 kilometer di atas permukaan bumi, itu skala penyata. Dan kemudian kita telah lihat tentang pecahan wakilan, di mana dia akan gunakan nisbah, 1/100,000. Maknanya 1 sentimeter di atas peta bersamaan dengan 100,000 sentimeter di atas permukaan bumi. Kalau 100,000 sentimeter bersamaan dengan 1 kilometer. Jadi, kita dah lihat tiga-tiga. Okey, skala ni, skala lurus, skala penyata dan juga skala pecahan wakilan. Baik, kemudian kita juga telah belajar tentang jarak. Dan jarak terbagi kepada 2, iaitu jarak mutlak dan juga jarak relatif. Apa itu jarak? Jarak ialah ukuran jauh di antara satu tempat dengan tempat lain. Macam ukuran jarak di antara cikgu dengan korang. Jarak mutlak memang kita tak dapat. Okey, sebab rata-rata semuanya jarak masing-masing berjauhan. Ada yang di KL, ada yang di Sabah, ada yang di Kedah dan sebagainya. Jarak mutlak memang tak dapat. Tapi kalau jarak relatif, jarak relatif di antara cikgu dengan kamu semua adalah iaitu jaraknya hanyalah sejengkal hati sahaja. Wish, jaraknya adalah sejengkal hati, di mana anda semua berada sejengkal daripada hati cikgu. So, itu jarak relatif. Boy. Tapi jangan buat jangan buat ayat, jangan buat jawapan. Jangan buat ayat itu dalam jawapan. Jangan. Tak pasal-pasal kena pangkah dengan cikgu kau. Okey? Bolehlah ni contoh ayat. Mana tahu cikgu letak betul. Oh, Hantar cikgu single. Oh, kan tak kalah cikgu single dah. Cikgu tak adalah single pun kan. Cikgu bergu. Kalau main badminton bergu. Okey, baik. So kita jarak relatif, iaitu jarak berdasarkan kos dan juga masa sebenarnya. Okey, so itu adalah jarak relatif. Baik. Boleh contoh ayat Okey, baik. Kemudian kita telah lihat tentang jarak mutlak yang diukur. Begitu juga kita telah belajar tentang jarak-jarak relatif berdasarkan kos dan juga masa pada hari itu. Dan kita nak menentukan jarak sebenar menggunakan skala. So kita dah gunakan skala daripada sekolah pergi satu tempat dan kita nak ukur berapa dia punya jarak. Tetapi begitu, walaupun begitu, seperti yang dijanjikan, sepatutnya kita nak mengukur jarak secara melengkung menggunakan pecahan wakilan dan sebagainya. Dan cikgu telah berjanji pada kamu bahawa sebenarnya cikgu nak ajar kamu bagaimana untuk menggunakan kita kata kertas, helaian kertas, tutorial, tutorial. Namun begitu, oleh kerana semalam terlalu padat dengan kelas, pagi ini pula persediaan untuk bengkel dan sebagainya, maka tak sempat cikgu nak set upkan tutorial itu. Jadi mohon maaf sangat-sangat kerana tak berkesempatan untuk buat tutorial itu. Namun begitu, cikgu akan buat juga tentang perca kertas ini tutorialnya, sebab benda dah ada, cikgu dah ada kamera dia. So cikgu dah berjanji, cikgu nak try untuk buat kamera di atas dan tunjukkan bagaimana cara untuk membuat ukuran jarak ini. So insya-Allah pada kelas seterusnya cikgu akan tunjukkan bagaimana untuk membuat jarak melengkung itu menggunakan perca kertas tu. Ataupun kertas itulah. Siapa tangan ketiga ikat atas tu? Siapa tangan ketiga ikat atas tu? Mana? Yang mana? Yang mana? Yang ini. Ni, yang ini ni. Siapa tangan ketiga ikat atas tu? Ikat atas ni. Tangan ketiga ni.
Ini bukan tangan ketiga, pandai. Ah, okey. Cikgu akan buat kamera di atas. Okey, di mana kamera tu akan ada pemegang dia lah. Okey, dia ada dia punya holder dia. Macam mic ni lah, dia ada holder dia. Okey. Takkanlah kan tiba-tiba. Tak apa, tapi kalau kamu nak jadi tangan cikgu pun boleh. Okey, Dia Widya tolong pegangkan. Okey, jadi cikgu boleh ajarlah macam mana. Tapi Dia Widya tolong pegangkan. Kan? Itu pun kalau dia ada lah. Sekarang ni dia keluar dah berjalan-jalan. Okey, baik. Baik. Okey. So, kita nak lihat seterusnya iaitu menentukan jarak sebenar berpandukan skala pada peta. Okey. Baik. Sebenarnya, kalau kita lihat di sini, kalau jarak sebenar kadang-kadang kalau kita lihat soalan ini, dia minta seperti ini tahu, iaitu dia kata jarak lurus di antara rumah Khairul dengan balai polis ialah 9 cm. Bermakna jarak lurus. Bila jarak lurus bermakna kamu kena gunakan pembaris untuk sambungkan ini. Dia tak boleh luruskan pula. Baik. So dia rumah Khairul dan juga balai polis ikut garisan lurus ini, kemudian kamu terus ukur dia ialah 9 cm. Dan step yang kedua, kamu kena tengok 9 cm ni, kamu kena tengok kepada skala. So skala dia apa? Skala dia kalau 0, 1, 2, 3 bermakna skala dia ialah 1 cm mewakili 1 kilometer. Faham tak bentuk skala ni? Faham tak bentuk skala ni? Skala ni, skala lurus ini sebenarnya adalah yang ini yang ini kalau kamu ukur betul-betul pakai pembaris, dia 1 cm tau. Dia 1 cm. Kalau kamu pakai pembaris, dia memang 1 cm. Tapi bila dia tulis 1 cm ini dan dia mula dengan nombor 1, bermakna 1 cm mewakili 1 kilometer. 1 kilometer. Tapi kalau dia mula dengan nombor 2, contohnya dia mulakan dengan nombor 2, 4, 6. Contohnya skala ni 0, kemudian 2 kat sini, 2, 4, 6. Bermakna kamu boleh catatkan bahawa 1 cm mewakili 2 kilometer. So itu skala. Penting untuk kamu ketahui keadaan itu. So daripada situ, bila kamu dah dapat jarak lurus itu, maka kamu akan skala 1 cm mewakili 1 km, maka jarak sebenar dia adalah 9 cm darabkan dengan 1 kilometer, maka kamu akan dapat 9 kilometer. Tetapi harus ingat, tengok kepada soalan. Kalau soalan tu dia nak jarak lurus, maka kamu kena ukur straightforward. Tapi kalau dia kata, jarak jalan raya. Jarak di antara rumah Khairul dengan balai polis mengikut jalan raya, kamu kena ukur ikut jalan raya lah. Maknanya kalau daripada balai polis, ikut jalan raya ni, kemudian ikut jalan raya ni, pergi ke rumah Khairul. Jadi, jangan buat jalan sendiri. Jangan buat jalan sendiri ya. Ikut jalan raya. Jangan kau suka-suka hati kan. Ada yang kadang takut, ada yang buat jalan sendiri ya. Seperti ada yang buat daripada balai polis, saja dia ikut pusing macam ni, kemudian dia kata sampai sini saya berenang cikgu. Saya berenang, kemudian saya jalan macam ni kan. Dia pun ikut ukuran tu, melampau sungguh. Jangan ikut jalan raya. Realitinya memanglah kita kata, alah cikgu, kenapa kalau buat jalan sendiri tapi betul? Ialah buat jalan sendiri tapi betul, memang betul, tapi masalahnya kamu tak menjawab soalan. Soalan kata jarak mengikut jalan raya. Dia tak kata jarak mengikut jalan sendiri. Kalau jalan sendiri macam-macam korang ni kan, ada yang pusing dulu ke bawah ni kemudian pusing ni naik atas ni ada juga.
Okey. Dia tak akan suruh buat jalan sendiri melampau sungguh kalau buat jalan sendiri, jangan. Okey. Okey. Mengarut. Okey. Ya, betul. Macam orang kata apa? Okey, daripada Shah Alam. Shah Alam nak pergi Kuala Lumpur. Kemudian orang tanya, okey, kamu bawa Grab ni? Kamu bawa Grab. Lepas tu orang tanya, Encik, saya nak pergi Kuala Lumpur. Okey, okey. Encik lalu ikut mana? Saya nak pergi Kuala Lumpur, tapi saya ikut Puchong dulu, kemudian saya pergi ke Port Dickson, kemudian baru sampai ke KL. Sampai Port Dickson? Serius kan? Kenapa macam tu? Saya ikut jalan sendiri. Suka hati saya lah. Melampau sungguh. Jangan. Okey. Pusing lain macam. Nak nangis lah macam ni. Okey. Pusing sampai Port Dickson tu. Jangan Baik. So, nanti kita akan buat latihan-latihan juga yang ini. Okey. Jadi, itulah dia berkaitan dengan bab yang pertama, iaitu skala dan juga jarak. So, ada beberapa bahagian dalam bab ini yang cikgu belum terangkan lagi, iaitu tentang cara-cara mengukur. So, cara-cara mengukur ni cikgu akan buat satu tutorial kelas khas untuk mengukur bagaimana untuk mengukur menggunakan kertas, perca dan juga menggunakan benang. InsyaAllah, cikgu akan set upkan dia. Okay? Untuk kelas geografi ini. Sebab lagi pun sebenarnya cikgu nak set up kelas ni, kelas yang baru ni. Sejarah dengan Joe. Cikgu rasa dah lama sangatlah mengajar secara duduk. Cikgu rasa macam nak mengajar secara berdiri ya. Okey tak kalau cikgu mengajar secara berdiri? Kan? Berdiri, kalau berdiri best. Dia akan masuk. Hai, apa khabar semua? Oh, yolah pula. Okey, baik. Okey. Kenapa tak secara berenang cikgu? Kan? Ain Zulaika. Kau dah makan belum? Asal kau punya soalan ni pelik-pelik je gini. Okey. Biasanya orang tak makan lagi ni. Baik. So kita akan buat nanti, okey, tak cukup tidur tak cukup bertenaga lebih okey, excited. Macam-macam korang ni. Baik, tak apa. Yang ini semua nanti kita akan buat sambil naik kapal terbang. Okey. Oh ya ke? Okey. Baik, kita akan lihat hari ini iaitu berkaitan bab 2 peta topografi. Sebelum itu, cikgu rasa kenapa hari ini cikgu rasa kenapa hari ini panas Rasanya bukan hari ini, dah memang berhari-hari kita punya cuaca panas kan? Rasanya panas, ada berhari-hari. Okey, rumah saya tengah hujan. Oh, okey, baguslah kalau tengah hujan. Tapi kat sini memang panas dan panas tu lain macam. Okey. Panas tu lain macam lah. Panas sangat. Ya, betul. Okey. Mungkin mungkin sebab panas kot ni. Okey. Panas tu, hujan tu rezeki ya. Okey, tetapi siapa yang tinggal di Kedah, okey, lagilah. Kedah, Perlis, okey, itu antara negeri-negeri yang memang panas. Okey, memang panas. Okey, bersabarlah okey, sabar je lah. Okey, baik. Kita nak lihat bab 2. Baik, kenapa negeri itu panas? Siapa boleh jawab? Kenapa negeri itu panas? Okey. Siapa tahu jawapan dia? Sebab panas. Okey, baik. Kan. Kamu nak tahu tak sebelum kita masuk peta topografi ni, okey, kamu nak tahu tak kenapa negeri-negeri sebelah utara dia panas? Termasuk juga Kelantan apa semua. Mestinya panas. Bukan. Bukan. Pravin ni. Okey, tak betul tu. Okey, tak betul tu. Sebenarnya okey, dia ada reason kenapa dia panas. Okey, baik. The reason kenapa dia panas adalah seperti ini. Bukan Sulaiman. Sebenarnya begini. Okey, sekarang cikgu bawa kamu ke peta Okey. Baik. Sebab banyak plantation ke? Tak. Okey, baik. Dia begini. Okey, untuk pengetahuan kamu, bumi kita ni sebenarnya kan condong, betul? Condong. Dan condong dia, kecondongan dia adalah 45 darjah ke bawah sikit, betul? Dia condong ke bawah sikit macam inilah. Okey. Baik, garisan khatulistiwa sebenarnya adalah daripada hujung ini sampailah ke sini dan ke sini. Okey, ini garisan khatulistiwa.
Okey. Garisan khatulistiwa. So garisan khatulistiwa ni cuaca dia macam mana? Macam yang ada di Perak, Selangor, Negeri Sembilan sampailah ke Johor, sampai ke Singapura dan sebagainya. Memang dia sengit. Dia memang dia sengit. Okey. Tetapi okey, di bahagian atas, okey, iaitu Kedah, Kelantan dan juga Perlis dan bahagian atas, dia berdekatan dengan satu garisan di sini, iaitu dipanggil garisan apa? Dipanggil garisan iaitu garisan sartan. Okey, garisan sartan. So garisan sartan ini dia sengit sikit. Bila sengit sikit, nampak tak bahawa sebenarnya dia punya sengit itu menyebabkan dia akan mendapat cahaya matahari lebih panas. Dia akan lebih hampir kepada matahari. Sebab itu dia akan dapat lebih panas. Ya. Dan kalau kamu perhatikan, garisan sartan itu sebenarnya, kalau cikgu boleh tunjukkan pada kamu tentang garisan sartan Great Lines. Nampak tak Great Lines tu? Kamu tengok garisan sartan ini yang atas ni, Tropic of Cancer ni, sebenarnya kalau kamu tengok adalah terdiri daripada Laos, Thailand, Vietnam, Cambodia dan sedikit di Malaysia ni, dan juga di India, kemudian di Saudi Arabia dan juga di Sudan. Garisan yang kuning ni Tropic of Cancer kamu tengok hampir semua negara-negara yang berada berhampiran Tropic of Cancer ini adalah negara-negara yang panas dan bergurut. Bergurut. Bermakna di sini, kalau kamu lihat di sini, bermakna kenapa negeri Kedah dengan Perlis itu panas? Kerana dia berhampiran dengan cuaca Thailand, iaitu cuaca iklim tropika, iklim monsun tropika. Sebab itu dia panas lain daripada panas di semenanjung Malaysia yang lain. Itu punca dia. Boleh faham? Itu punca pemanasan dia. So cikgu harap kamu faham itu sebab dia. Baik. So baru tahu Ya, baru tahu. Sebab itu walaupun kamu kata cikgu, tanah Arab Saudi kan dia padang pasir, tapi dia dapat kadang-kadang malam cuaca dia sejuk cikgu. Sejuk dia sampai negatif kadang. Sebab dia dapat angin daripada mana? Angin daripada Europe, Mediterranean. Sebab Arab Saudi bersebelahan dengan Europe. So Europe telah menghantar anginnya, so angin itu sampai ke Arab. Sebab itu Arab pun kadang-kadang sejuk. So inilah dia uniknya uniknya berkaitan dengan permukaan bumi ini. Cikgu, Malaysia waktu malam sejuk ke? Sejuk? Sejuk. Tak percaya, cuba kamu waktu malam kat Malaysia, kamu baring sebelah peti ais. Dan peti ais tu kamu buka lah. Sejuk dah. Sejuk. Sejuk. Baik. Baik. Masuk peti ais tu. Mantap jawapan cikgu. Ya, mantap. Baik. Jom kita tengok bab 2 iaitu peta topografi. Apa itu peta topografi? Peta topografi dia tak macam peta jalan raya. Peta jalan raya, kalau kamu tengok peta jalan raya, contohnya macam kamu ada Waze ke kan, ada Google Map ke kan. So dia akan tunjuk jalan raya saja. Itu peta jalan raya. Yang ini peta topografi. Peta topografi dia akan tunjukkan keadaan bentuk muka bumi sesebuah kawasan dan mempunyai garisan grid secara melintang dan juga menegak. Melintang dan juga menegak. Sekejap nak kena jawab dulu ni. Sebab wife cikgu tanya nak nasi bojari tak? Nasi bojari daripada mana daripada restoran Madam Kwan. Pernah makan di Madam Kwan punya ni makanan? Nasi bojari. Pernah. So nasi bojari dia memang best lah.
Nasi dia. Cubalah. Ajaklah mak kamu pergi makan dekat Madam Kwan. Kan? Sesekali boleh sebab dia punya satu nasi bawang jari dia, kalau tak salah cikgu, dekat RM22.5 sepinggan. Okey. Memang mahal lah. Okey. Yes. Okey. Baik. So kita lihat peta topografi. Okey, menunjukkan keadaan bentuk muka bumi dan ada garisan grid melintang dan juga menegak. Jom kita tengok. Inilah dia peta topografi. Okey, peta topografi akan menggambarkan ciri-ciri pandang darat fizikal dan juga pandang darat budaya sesuatu kawasan. Inilah dia. Contoh dia. Peta topografi. Okey. Dan ini okey, dan peta-peta itu akan dilukis menggunakan skala dan juga simbol-simbol tertentu. Okey. Jadi dan di situ juga akan ada garisan grid, garisan timuran dan garisan utaraan. Baik. Garisan grid ini merupakan garisan-garisan dalam peta topografi yang dilukis secara menegak dan melintang. Menegak macam ni melintang macam ni. Kang ada yang salah, ini menegak, ini melintang. Tu cepuk kang. Baik, ini menegak, ini melintang. Baik. Garisan grid, garisan timuran, terbagi pada dua, garisan timuran dan garisan utaraan. Kenapa dipanggil timuran dan utaraan? Sebab garisan timuran ialah garisan grid yang dilukis secara menegak dan garisan yang menunjukkan kedudukan sesuatu tempat ke arah timur. Ke arah timur. Dan garisan grid itu dinomborkan dan nilainya semakin bertambah ke arah timur. Okey, itu. Maknanya nilai dia semakin bertambah ke arah timur. Okey, kejap lagi. Cikgu akan tunjukkan. Relax dulu. Jangan korang macam confuse. Relax. Bergarisan utaraan pula, garisan grid yang dilukis secara melintang begini. Dan garisan yang menunjukkan kedudukan sesuatu tempat ke arah utara. Utara ke atas kan? So dia ke arah utara. So garisan grid itu dinomborkan dan nilainya semakin bertambah ke arah utara. Sebab itu dipanggil utaraan. Dan ini dipanggil timuran. Yang mana satu cikgu? Inilah dia contoh petanya. Ni nampak tak? Kau nampak kat sini. Okey, peta Kuala Krau. Kuala Krau ni kalau tak salah cikgu dekat mana Kat Pahang ke Kuala Krau ni? Okey, baik. So, apa yang ada dalam peta topografi ni? Baik, peta topografi ni kalau kamu perhatikan betul-betul, okey, kalau kita zoom in, susah lukis cikgu. Dia tak suruh lukis. Dia suruh tafsirkan. Baik, dia begini. Baik. Kita tengok dulu yang besar-besar dulu. Okey, yang ini adalah sungai. Okey. Ini adalah sungai. Okey, ini adalah sungai. Okey, yang mengalir iaitu dipanggil Sungai Dua. Tu sungai. Okey, so kita ambil yang besar-besar dulu. Kemudian yang merah itu, yang merah ini adalah jalan raya. Yang ini sepanjang jalan ni kan. Yang merah ini adalah jalan raya. Okey. Kemudian yang terputus-putus ini, garisan hitam terputus-putus ini adalah iaitu landasan kereta api ataupun jalan kereta api. So ni ada simbol dia jalan kereta api, jalan raya, okey, kemudian ada sungai. Tengah-tengah ni Mesopotamia, pandailah kau. Ini bukan Mesopotamia, pandai. Ini sebenarnya dipanggil beting pasir. Beting pasir. Jauh bona Mesopotamia kau ni. Tanah di antara dua sungai Mesopotamia. Bolehlah. Kalau kamu nak kata, this is Mesopotamia. Boleh. What is mean by Mesopotamia? The land in the middle of two river. Betul. But the thing is, this is not two river. This is one river only.
This is one river only, not two river, okay. Tasik Ladam jadahnya ini bukan Tasik Ladam, ni beting pasir. Okey, baik. Baik. Makin risau. Tak, bagus. Maknanya pelajar-pelajar tingkatan 2 2022 ni dah sesuai dengan kelas cikgu. Macam-macam idea dia bagi. Bagus. Think out of the box. Betul. Berfikir di luar kotak. Tapi jangan pergi jauh-jauh. Kan kalau pergi jauh-jauh daripada kotak tu kadang melampau pula perginya. So masuk balik dalam kotak. Baik. So okey. Baik. So tu Laut Cina Selatan. Boy. Baik, yang berlengkar-lengkar ini adalah anak sungai. Okey, ini adalah anak sungai Baik. Ini peta topografi tau. Okey, anak sungai dan di tepi anak sungai itu kadang-kala ada yang ini. Nampak tak yang ini? Dia bentuk dia macam ni kan. Apa itu? Itu adalah jambatan. Bukan jamban. Jambatan. Jamban lain. Jambatan lain. Okey. So, tu jambatan. Dan kalau jambatan. Yang ini adalah sungai. Yang ini anak sungai. Yang ini dia tak dipanggil bapa sungai. Bukan bapa sungai. Dia panggil sungai utama lah. Dia tak panggil bapa sungai. Kan? Okey. So ada anak ada bapa lah. Wajib ke? Tak wajib tak wajib. Okey. So yang ini bapa sungai. Mak sungai lagi melampau. Mak kat mana? Mak kat rumah kau lah. Kau hati-hati sikit. Tengok kiri kanan ada mak tidak? Tak pasal-pasal kita marah kan? Okey. Tengok kiri kanan dulu ada mak ke tidak? Okey, baik. Okey. Baik. Depan saya alamak. Puan, Assalamualaikum puan. Okey, jangan marah ya. Gurau. Okey. Ibu mendengar. Alamak ibu. Apa khabar bu? Okey, baik. Okey. Seterusnya. Okey, kita nak lihat apa yang ada di peta ini. Okey. Kalau kita lihat adanya yang berkepul-kepul warna hijau ni, yang berkepul-kepul ni kan, warna hijau ni kan. Yang ini semua kan. Itu bukan awan. Itu bukan awan pandai. Itu adalah hutan. Ni hutan ni. Maknanya kawasan ni banyak hutan. Banyak hutan. Kemudian mungkin kamu akan tertanya-tanya, cikgu, ni apa ni cikgu garisan-garisan coklat ni? Yang beginilah, yang begini, yang begini dan begitu. Ini adalah dipanggil kontur. Ni dia, kontur. Dan kontur ni untuk apa cikgu? Kontur ni sebenarnya untuk menentukan ketinggian sesuatu tempat. Ketinggian. Maknanya, kalau kita lihat di sini macam ni kan. Maknanya ini, perasan tak contohnya kat sini dia semakin dia begini, kemudian dia begini, dia maknanya kalau dia semakin rapat dia semakin curam. Kalau dia semakin melebar dia semakin landai. Dan dia biasanya akan naik semakin tinggi. Contohnya macam Bukit Kelang ni ini tepi-tepi ni kalau kamu nampak garisan kontur, kemudian di atas sekali ini puncak, iaitu Bukit Kelang. Dan di sini ada ketinggian 859 meter daripada aras laut. Nama dia Bukit Kelang. Dan apa yang benda segitiga ini? Segitiga ini dipanggil stesen trigonometri. Stesen trigonometri ni maksudnya apa? Memang dekat atas bukit tu memang ada besi segitiga tu untuk menunjukkan ketinggian. Memang ada. Memang ada besi yang menunjukkan ketinggian itu. Besi segitiga. Bukan borobudur kat bukit-bukit. Memang ada. Jadi itulah dia. Berkaitan dengan garisan kontur. Almost semua bukit ada. Almost semua bukit ada garisan kontur. Garisan kontur pula. Stesen trigonometri tu.
Garisan kontur ni tak ada dekat atas bumi memang tak ada garisan kontur. Garisan kontur ni hanya untuk dalam peta untuk menunjukkan ketinggian. Jadi stesen trigonometri ni dalam bentuk segitiga ini memang wujud dan memang ada. Sebagai contoh di Gunung Nuang. Gunung Nuang di Selangor ada. Sebab cikgu pernah naik gunung. Pernah naik gunung, memang ada di atas tu besi tu. Okey. Baik. Kemudian dia punya peta. Ya betul. SPM punya peta lagi besar ke cikgu? Ya betul. Lagi besar. Okey. Tapi kamu jangan risau Geografi dekat SPM hanyalah subjek elektif. Kamu tak wajib ambil. Jadi masa form 4 nanti kalau sekolah kamu tak ajar geografi, maknanya tak adalah geografi di SPM kamu. Sebab geografi hanyalah option, hanyalah elektif sahaja. Sejarah wajib. Sejarah wajib. Geografi tak wajib. Okey. Baik. Kemudian dia nampak, iyalah sebab peta ini adalah peta topografi. Peta yang menunjukkan keadaan bentuk muka bumi. Dia memang lagi complicated. Memang. Kemudian contohnya macam kawasan coklat-coklat ni Kalau kamu tengok coklat-coklat yang ini, yang di kawasan ini kan ada coklat-coklat ni kan. So ini adakah apa dia? Yang ini adalah kawasan padi sawah. Maknanya ada kawasan padi sawah. Begitu juga dengan kalau katakan ada kilang ni. Ini kilang. Mungkin kamu akan tertanya, cikgu, kenapa dalam kawasan hutan, kawasan hutan, kawasan kampung ni ada kilang? Bukan sawah padi ke? Tak, tanaman dia. Tanaman dia padi sawah. Tanaman dia padi sawah. Tempat dia sawah padi. So ada yang tanya, maybe kilang prosesing tanaman. Ya, betul. Sebenarnya di sini ada kilang kerana apa? Kamu tengok dia punya keliling ada tanaman, ada simbol-simbol ni. Simbol apa ni? Simbol getah. Nampak? Bermakna di sini kilang ini untuk memproses getah. Kilang ini untuk memproses getah yang ada di sekitarnya. Jadi itu kamu boleh tafsirkan, semua getah-getah tu nanti akan dihantar ke kilang ini untuk diproses. Dan kalau kamu lihat selain daripada itu, kalau kamu nampak titik-titik ni yang warna hitam kotak-kotak tu, itu adalah rumah ataupun pertempatan. Pertempatan. Dan juga ada juga kawasan sini ada sekolah. Ada sekolah dan juga ada wakil pos. WP ni ke atas ni adalah wakil pos bukannya wilayah persekutuan, bukan. Wakil pos. Wakil pos ni sebenarnya dia macam pejabat pos tapi yang kecil. Dia hanya menerima untuk apa? Terima kamu nak hantar surat ataupun menerima surat dan dia hantar pada kamu. So itu dipanggil wakil pos. Dan wakil pos ini biasanya terdapat di kawasan-kawasan yang hulu, di kawasan pedalaman, di kawasan pertanian ataupun berdekatan hutan. Jadi barulah ada wakil pos. Shopping mall, sini tengah-tengah hutan shopping mall, siapa nak datang dia? Tak ada. Dan di sini pun kalau kamu tengok bahawa ada berapakah kampung kat sini? Ada beberapa kampung seperti Kampung Paloh, Kampung Raya, Kampung Jambu, Kampung Timbau, Kampung Terengging. Jadi dia ada jugalah kampung-kampung dia. Jadi mustahil nak bina shopping mall kat sini. Tak ada orang nak datang dia. Tak ada orang nak datang. Kiri kanan hutan. Jadi inilah dia sifat peta topografi. Sifat peta topografi, dia ada semua maklumat tentang muka bumi. Semua maklumat tentang muka bumi yang ada di sesuatu
kawasan. Baik. Kemudian 5 kampung satu sekolah. Ya betul. 5 kampung satu sekolah. Tapi sekolah dia pun 5 kampung. Bukannya satu kampung datang sekolah. Kan? Kadang satu kampung tu mestilah berapa orang aja budak-budak kan. Budak darjah 1 berapa, budak darjah 2 berapa kan. Tak ramai pun. Bukannya seluruh kampung datang sekolah. Kan? Takkan orang tua pun nak belajar. Ini biasanya untuk sekolah rendah lah. Kalau kampung-kampung ni biasanya dia sekolah rendah, dia bukan sekolah menengah. Takkanlah yang tua-tua pun nak masuk sekolah belajar kan. Dah tua-tua, pakcik buat apa kat sini? Kan. Okey. Kan ada yang mengeja. Alif, ya, mim, buaya. Salah. Alif, ya, mim, ayam. Oh, ku fikirkan buaya. Baik. Okey, baik. Ya. Okey, baik. So kita lihat di sini. Okey, ini tentang peta topografi. Okey, paling penting. Okey, kamu tengok yang ini korang jangan keliru. Iaitu di sebelah tegak-tegak yang ini tegak-tegak ni yang tegak ini, yang tegak yang ini, yang menegak, garisan menegak ini. Okey. Garisan menegak ini dipanggil garisan apa? Garisan yang menegak ini bukan dipanggil garisan timuran. Bukan utaraan, Pravin. Timuran. Kamu pun macam, kenapa timuran? Mesti korang tertanya kan, kenapa garisan ni garisan timuran? Bukan ke garisan ini dulu dilukis ke arah utara? Mesti korang fikir macam tu kan? Garisan ini dilukis ke arah utara. Dah tahu dah. Dia betul. Betul lah. Dia menegak ke arah utara. Kan? Bukan. Okey, garisan menegak ini dipanggil garisan timuran. Kenapa? Jangan tengok garisan tu. Tapi kamu tengok nilai dia. Garisan ini yang mula-mula ni 28. Kemudian dia semakin bertambah 29. Kemudian bertambah 30. Dia bertambah ke arah mana? Ke arah timur. So garisan itu bertambah ke arah timur. Jadi 28, 29, 30, 31, 32. That's why garisan menegak itu dipanggil garisan timuran. Walaupun kamu mesti confuse-nya lah. Cikgu, bukan garisan ini dilukis ke arah utara? Mestilah itu yang garisan utaraan. Tak. Nampak tak? Jap tak faham. Okey, cuba tengok betul-betul. Yang tak faham, cuba tengok betul-betul. Okey. Nampak tak? Garisan itu dilukis menegak. Okey, kita lukis ke arah utara, betul tak? Garisan itu confirm, mesti korang keliru punya ni. Okey, garisan ini dilukis ke arah utara, betul? Di ke arah utara. Itu kan ke arah utara, cikgu. Betul. Tetapi garisan ini dipanggil timuran. Kerana apa? Nilai dia, value dia bertambah ke arah kanan, iaitu ke arah timur. Nampak tak value dia? 28, 29, 30, 31, 32. Means value dia itu yang semakin bertambah ke timur, sebab itu dipanggil timuran. Jangan confuse. Ini selalu pelajar confuse. Itu value apa, cikgu? Itu adalah nilai mengikut latitude dan longitude. Okey, itu latitude dan longitude lah. Yang korang belajar masa form 1 dulu kan. Belajar tentang latitude dan longitude kan. So itulah the value dia. Tapi bila dia kecil, dia jadi garisan timuran. Dia panggil garisan timuran. Okey. Boleh faham? So ingat garisan yang menegak itu timuran. Kenapa timur? Sebab dia nilai dia semakin bertambah ke arah timur. Okey, garisan ini 29, garisan ini 30, garisan ini 31, 32. So garisan menegak itu adalah timuran. Manakala. Boleh faham ini Baik, manakala. Okey, kalau kita lihat garisan satu lagi ini, iaitu garisan yang melintang, iaitu yang ini yang ini
kemudian yang ini, okey, kemudian yang ini, okey, yang ini dan yang ini. Mesti kamu mula-mula akan kata apa? Cikgu, garisan ini dilukis dari kiri ke kanan. Maknanya garisan inilah ke garisan timuran. Salah. Kita tak tengok cara dia lukis tapi kita tengok value dia. Iaitu value dia semakin bertambah. Garisan bawah sekali tu 51. Kemudian dia naik kepada 52. Dia naik kepada 53. Kemudian garisan seterusnya 54. Garisan seterusnya 55. Maknanya garisan ini semakin bertambah nilai dia ke arah utara. Sebab itu garisan ini dipanggil garisan utaraan. Boleh faham? Boleh faham tak? Garisan timuran dan garisan utaraan. Nampak? Bagus. Ada nak tanya? Ada tak soalan nak tanya? Mana-mana bahagian daripada peta topografi ini? Baik. So tak apa. Sekarang ni kamu dah dapat rough idea tentang garisan utaraan dan garisan timuran. Nanti saya rasa saya dah faham cikgu. Dia akan ada latihan lagi rujukan grade dan sebagainya, tapi kita fahami ni dulu tentang garisan utaraan dan garisan timuran. Nanti dalam kelas seterusnya cikgu akan tunjukkan macam mana sebenarnya garisan timuran dan utaraan ini dalam betul-betul latihan dan ada pembacaan dia, iaitu rujukan grid. Itu sebab tu kena faham basic ni dulu. Kalau korang tak faham, menangislah kan. Ya, masalahnya itulah dia kelas kita. Tengok-tengok dah habis kelas. Allah, dah pukul 5 dah. So, tak faham sangat setakat ni. Cikgu faham. Kamu mungkin takkan fahamnya. Faham sikit-sikit je. Don't worry. Next class, cikgu akan mentionkan lagi dan berikan detail tentang perkara ini. Bolehlah faham. Dapat sikit tak apa. Jangan tak dapat langsung. Dapat sikit. Geoform tu lebih senang. Ya, geoform tu lebih senang. Lagi seronok. Ya, silakan Adam. Nak tanya apa? Nak tanya apa tu? Ya, yang lain-lain kalau ada nak tanya, boleh tuliskan soalan kamu di Zoom chat sekarang ini untuk tanya apa-apa. Wajib ke beli pembaris geo tu untuk ukur? Baik. Sebenarnya dalam geografi yang wajib ialah pembaris, kemudian jangka sudut, kemudian protractor dan juga jangka lukis. Dan jangka sudut tu lah. Serta jangka tolok tu. Itu je. 4 tu je. Tak perlu beli pembaris khas untuk geografi, tak ada. Sama saja. Cikgu, macam mana garisan-garisan itu semua tu dapat dijumpai? Dia mengikut garisan daripada latitude dan longitude. Dan itu telah ditemui dan direka oleh saintis-saintis dan mereka memulakan pengiraan tu di 0 darjah. Iaitu di longitude 0 darjah, iaitu garisan meridian pangkal. Kamu pernah belajar kan? Masa geografi tingkatan 1. GMP, Greenwich Meridian Pangkal. So daripada situlah bermulanya pengiraan latitude dan longitude, dan daripada situlah bermulanya garisan timuran dan garisan utaraan. Itulah dia sebenarnya. Kan? Alright. So, cikgu rasa pejam celik dah habis dah pukul 5. Kita akan jumpa lagi pada next week untuk sambungan dia. Aduh kan. Tak puas lagi kan. Tak apa, kita jumpa lagi pada minggu depan. Kena pergi wedding. So happy wedding Pravin. Bye. Guys, Assalamualaikum. Dan bye-bye semua.